Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Muhammad Ammar bin Abdul Ghani. Pada hari ini, grup kami akan membentangkan tentang tajuk penyebaran Islamofobia di serata dunia. Sebelum saya mulakan, apakah yang dimaksudkan dengan Islamofobia? Islamofobia adalah istilah kontroversi yang merujuk kepada prasangka dan diskriminasi pada Islam dan Muslim. Ia juga merupakan kebimbangan dan fobia orang bukan Islam terhadap Islam. Islamofobia ini merujuk pada rasa fobia atau kebimbangan terhadap Islam, sama ada penganutnya, ajarannya, budayanya dan apa sahaja yang berkaitan dengan Islam. Contoh-contoh Islamofobia yang berlaku di hari ini. Contoh yang pertama, DAP tidak bersetuju untuk melaksanakan hukum hudud. Kedua, perjuri hina Islam dalam ceramah. Ketiga, anggapan undang-undang Islam terlampau bodoh untuk digambarkan. Ini adalah daripada suratan akhbar The Stars. Keempat, gambar masakan babi dalam Ramadan di Lights The Stars. Kelima, hina Islam melalui laman sosial Facebook. Akhir sekali, menafikan hak berpakaian Muslim dalam pertandingan renang. Berikut adalah gambaran contoh-contoh Islamofobia yang berlaku di hari ini. Seterusnya, saya akan bincangkan tentang faktor-faktor berlakunya penyebaran Islamofobia di serata dunia. Saya akan ringkaskan melalui dengan dua faktor, iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Faktor dalaman yang pertama ialah kelemahan penyebaran maklumat. Di antara puncanya Islamofobia ialah kelemahan dan kurang penyebaran maklumat mengenai Islam. Media-media kebanyakannya dimiliki oleh bukan Islam dan seringkali Islam ini diberikan liputan yang negatif. Didapati juga media ini tidak mempunyai maklumat yang tepat mengenai keganasan oleh gerakan agama yang lain. Bahkan, tiada data yang lengkap negara Islam yang menjadi mangsa keganasan akibat daripada Islamofobia. Media yang dimiliki institusi Islam pula pada hakikatnya adalah kurang efisien dan kurang berjaya menampilkan program-program yang mampu memperbetulkan persepsi negatif masyarakat terhadap Islam. Dalaman yang kedua ialah pengaruh media. Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa media mempunyai pengaruh yang sangat kuat membentuk persepsi masyarakat. Media yang dikuasai oleh pihak yang prejudis kepada Islam sudah pasti akan menggunakan saluran ini untuk menanamkan perasaan kebimbangan dan kebencian kepada Islam. Ini ditambah lagi dengan gerakan Islamofobia yang mendapat pembiayaan yang lumayan oleh pihak-pihak yang tertentu. Faktor dalaman yang ketiga adalah kemahuan politik. Kurangnya kemahuan politik dan komitmen di mana ianya menafikan keperluan menangani Islamofobia. Sekiranya kemahuan politik itu ada dan mempunyai momentum yang kuat, sudah pasti pelbagai program ke arah memperbetulkan persepsi negatif terhadap Islam dan konteks Islamofobia ini akan diadakan di seluruh dunia. Memandangkan Islamofobia ini tidak menjadi isu utama, kebanyakan ahli politik dan tiada inisiatif untuk mengatasinya. Fenomena Islamofobia ini dijangka akan terus berkembang dan seterusnya mampu memberikan kesan yang agak signifikan kepada umat Islam. Seterusnya adalah faktor-faktor luaran berlakunya penyebaran Islamofobia di serata dunia. Faktor luaran yang pertama ialah kurang ilmu pengetahuan dan pendedahan.
kejahilan dan kurang pengetahuan orang bukan Islam juga dilihat antara punca Islamofobia. Sistem pendidikan sedia ada tidak mempunyai aspek khusus untuk mendedahkan masyarakat dengan sebarang ajaran Islam. Dengan kurangnya ilmu pengetahuan dan tiada pendedahan terhadap ajaran Islam di peringkat rendah ataupun tinggi, Islam akhirnya dilihat sebagai sesuatu yang menggugat gaya hidup dan ganas, termasuk mempromosi ketidakadilan, terutamanya melibatkan hak-hak wanita. Faktor luaran yang terakhir sekali ialah penghijrahan. Penghijrahan orang Islam ke negara majoriti bukan Islam merupakan antara faktor terjadinya Islamofobia. Faktor kemunduran ekonomi dan masalah kesempitan hidup menyebabkan ramai umat Islam berhijrah ke negara maju. Situasi ini menyebabkan persaingan peluang pekerjaan kepada rakyat negara itu dan juga menggugat taraf ekonomi mereka. Terdapat juga segelintir umat Islam yang berhijrah ini melakukan pelbagai jenayah dan tidak menghormati budaya negara itu. Ini adalah antara faktor menyebabkan masyarakat negara itu memandang serong kepada orang Islam dan melihat imej Islam sebagai sesuatu yang negatif. Alhamdulillah dan terima kasih kerana sudi mendengar tentang pembentangan saya tadi. Saya akan paskan kepada ahli-ahli grup saya yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam yakti hadiku. Saya Amin Najmi bin Khairuddin akan meneruskan perbentangan ini dengan menerangkan akibat daripada penyebaran Islamofobia di serata dunia. Islamofobia telah memberi banyak kesan yang buruk yang membebani umat Islam di seluruh dunia akibat daripada penyebaran ini. Antara kesan yang dapat saya simpulkan adalah pertamanya, keselamatan umat Islam di negara bukan Islam tidak terjamin. Yang kedua, umat Islam di negara bukan Islam akan disisihkan. Dan yang terakhir ialah hak umat Islam beragama akan diganggu. Sebelum mengupas kesan yang pertama, umum mengetahui bahawa banyak perkara keganasan seperti pengeboman dan jenayah yang dikaitkan dengan agama Islam oleh media barat terutamanya. Hal ini telah mempengaruhi masyarakat di barat kerana mereka menganggap agama Islam adalah agama yang ganas, barbarik dan menganiaya kaum wanita. Oleh kerana mainan media, mereka mempercayai dan memukul rata semua masyarakat Islam dan melabel semua umat Islam sebagai pengganas dan tidak baik. Hal ini yang menimbulkan rasa tidak suka mereka akan agama Islam. Oleh itu, mereka banyak menetepikan sesiapa sahaja yang beragama Islam. Keselamatan umat Islam mula tidak terjamin kerana ada sesetengah masyarakat yang bertindak kasar dan ada juga yang sampai mencederakan umat Islam, walhal di kawasan mereka, umat Islam di sana tidak melakukan jenayah. Umat Islam di negara bukan Islam mula berasa takut terutama untuk berjalan malam, berjalan seorang diri atau bekerja di sektor-sektor tertentu dan banyak lagi. Mereka mengetahui yang jika berlaku sesuatu kepada mereka, mereka tetap akan dipersalahkan. Kesan yang kedua, dengan penyebaran Islamofobia juga, umat Islam akan disisihkan daripada masyarakat. Hal ini sangat jelas berlaku di negara yang majoritinya bukan penganut agama Islam. Kesan ini juga sangat mendalam kepada golongan remaja dan kanak-kanak yang masih berada di bawah institusi ataupun sekolah. Sedia maklum bahawa apabila pelajar disisihkan dan dia akan berasa sukar untuk bergaul serta menjadi seorang yang negatif kerana dijauhi oleh rakan-rakannya dan semua orang.
Kebanyakan ibu bapa barat menanam ideologi kepada anak-anak mereka tentang Islamofobia. Anak-anak mereka juga akan berasa takut dan menjauhi kanak-kanak Islam yang lain. Ini akan membuatkan anak-anak umat Islam berada dalam tekanan untuk belajar dan mungkin akan menyoal kepada diri mereka, adakah salah aku sebagai seorang Muslim ataupun semua ini berlaku disebabkan aku seorang Muslim? Iman mereka akan mulai koyah kerana diperlakukan sedemikian pada usia yang masih kecil. Dalam sektor pekerjaan juga, ini turut memberi kesan yang tidak baik. Hal seperti pilih kasih dan berat sebelah akan sering menimpa umat Islam oleh rakan-rakan sekerja maupun majikan. Yang terakhir, hak umat Islam untuk beragama diganggu. Oleh kerana ideologi ini tersebar ke seluruh dunia, hal-hal ibadah umat Islam mula diganggu oleh mereka yang termakan dengan ideologi ini. Seperti yang hangat diperkatakan sekarang di negara India yang sengaja membangkitkan rasa amarah umat Islam di negara mereka melalui tayangan filem baharu yang disokong oleh Perdana Menteri sendiri. Dengan merendahkan agama Islam sedemikian, pastinya akan ada umat Islam yang berang. Lalu mereka akan membangkitkan isu pengganas walhal yang mencetuskan kontroversi itu adalah dirancang. Hal yang sedemikian juga berlaku kepada umat Islam di Perancis. Menurut Sinar Harian 11 April 2021, Dewan Senat di Perancis meluluskan rang undang-undang di mana remaja di bawah umur 18 tahun dilarang memakai pakaian keagamaan di tempat-tempat awam. Hal ini membuatkan umat Islam di Perancis kesal kerana rang undang-undang tersebut merangkumi juga hijab yang turut dilarang. Umum mengetahui bahawa umat Islam wanita sangat tidak lari dengan pemakaian hijab kerana itu adalah tuntutan ibadah. Isu Islamofobia ini juga boleh dikaitkan rapat dengan isu rasis ataupun perkauman, seperti mana dunia hari ini menentang isu perkauman, tetapi dalam tidak sedar mereka telah memperlakukan perkara tersebut terhadap umat Islam. Kemudahan bantuan, sumbangan juga sukar disalurkan kepada umat Islam walaupun amat memerlukan, tetapi hal ini membuatkan syiar Islam menjadi lebih kuat. Walaupun dihimpit oleh Islamofobia ini, statistik menunjukkan umat Islam di negara luar berkembang dengan baik. Akhir kata, terdapat banyak lagi kesan buruk yang menjejaskan umat Islam, contohnya dari sektor perniagaan, sukan dan sebagainya dek kerana penyebaran Islamofobia ini. Umat Islam di negara barat juga sukar untuk mendapatkan pekerjaan kerana isu keganasan sering disabitkan dengan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakhrul Aiman bin Hanafi. Isu Islamofobia agak membimbangkan kepada umat Islam pada masa kini. Ini kerana setiap kejadian keganasan dan radikal atas nama Islam akan menyumbang kepada Islamofobia. Jadi kita sebagai umat Islam haruslah mengarut langkah untuk mengatasi isu Islamofobia ini. Antara langkah yang boleh dilakukan oleh umat Islam adalah kita seharusnya menunjukkan akhlak, menunjukkan sifat-sifat yang mulia agar kita dapat menarik minat dan menarik minat khususnya orang bukan Islam untuk mendekatkan diri dan untuk mengenali agama Islam. Ini kerana setiap perlakuan dan tindakan umat Islam sebenarnya menjadi cerminan kepada agama Islam itu sendiri. Dalam masa yang sama, kita haruslah berakhlak mulia dengan mempunyai nilai-nilai murni ke atas diri kita sendiri. Dalam masa yang sama juga kita boleh mencontohi akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehubungan dengan itu, dalam usaha untuk menzahirkan kita kepada umat Islam dan memperbetulkan persepsi yang salah terhadap agama Islam, amat penting untuk kita teliti kembali akhlak dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi golongan penentangan terhadap agama Islam.
untuk memburuk-burukkan dan mencemarkan maruah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa pada suatu ketika datangnya seorang Yahudi untuk menuntut hutang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Kamu dari Bani Abu Manaf adalah bangsa yang suka melambat-lambatkan pembayaran hutang." Pada ketika itu sahabat Rasulullah Umar bin Al-Khattab ada bersama dan dia hampir memenggalkan kepala lelaki Yahudi tersebut yang meminta hutang kepada Rasulullah. Dan lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, sahabatnya Umar bin Al-Khattab, "Wahai Umar, sepatutnya engkau menyuruhnya meminta kepadaku dengan cara yang baik dan menuntut aku juga membayar dengan baik." Jadi perlakuan dan sifat pemaaf yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyebabkan lelaki Yahudi tadi memeluk Islam selepas tertarik dengan sifat kemaafan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini terbukti bahawa setiap perlakuan kita akan menarik minat khususnya orang bukan Islam untuk mendalami dan mendekati agama Islam. Jadi sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rujukan utama yang seharusnya diteliti dan diteladani oleh kita, oleh umat Islam dalam menghadapi provokasi daripada musuh-musuh Islam yang sentiasa ingin sentiasa meletakkan Islam di atas penilaian negatif terhadap masyarakat dunia pada masa kini. Dalam masa yang sama, kita seharusnya menghormati antara satu sama lain, khususnya menghormati kaum-kaum lain, menghormati bangsa-bangsa lain, menghormati agama-agama lain. Dengan ini kita akan dipandang mulia oleh masyarakat lain. Langkah kedua untuk mengatasi isu Islamofobia ini adalah berdakwah tentang agama Islam dengan betul, dengan cara mewujudkan tempat-tempat dakwah atau menerangkan tentang Islam di tempat-tempat awam, khususnya kepada pelancong-pelancong dari luar negara yang mempunyai berlainan agama. Dengan cara ini kita boleh mengagihkan poster-poster atau artikel tentang kebaikan agama Islam. Dengan ini, dakwah Islam dapat disebarkan secara meluas dan disebarkan secara betul bagi mengelakkan persepsi orang bukan Islam terhadap agama Islam ini. Dalam masa yang sama, dengan era teknologi terkini, kita sebagai umat Islam boleh menggunakan kecanggihan teknologi pada kini dengan menggunakan aplikasi dalam smartphone kita. Contohnya aplikasi Facebook, Instagram atau aplikasi yang paling trending pada masa kini iaitu TikTok. Dengan mempost video-video ceramah, contohnya video ceramah Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Wadi Anwar dan lain-lain lagi. Tambah lagi, kita boleh menjadikan masjid sebagai pusat dakwah bagi menarik minat orang bukan Islam dengan mengadakan ceramah-ceramah atau mengadakan majlis ilmu bagi menambahkan lagi ilmu pengetahuan mereka terhadap Islam, untuk menambahkan lagi minat mereka untuk menghadiri ke masjid. Kita boleh mengadakan jamuan-jamuan atau kita boleh menyediakan sagu hati atau hadiah bagi mereka yang hadir ke masjid untuk menambahkan lagi minat mereka dalam diri mereka untuk
menghadiri ke masjid dan untuk mempelajari agama Islam ini. Langkah ketiga yang dapat kita ambil untuk mengatasi isu Islamfobia ini adalah menganjurkan forum atau dialog terbuka secara umum kepada orang ramai atau khususnya kepada orang bukan Islam untuk mempelajari agama Islam ini. Sebagaimana kita semua sudah tahu, kita mempunyai tokoh Islam yang amat disegani, iaitu Dr. Zakir Naik, yang sentiasa menghadiri forum-forum atau dialog-dialog yang disampaikan oleh beliau yang bertajuk Islamfobia. Dan saya rasa semua kita tahu dah berapa ramai yang memeluk Islam selepas berdialog atau forum bersamanya yang mempersoalkannya tentang agama Islam ini. Dan akhirnya mereka memeluk Islam apabila setelah dijawab setiap persoalan yang diajukan kepada Dr. Zakir Naik. Jadi jelaslah bahawa forum atau dialog ini dapat menarik minat, dapat mengatasi isu Islamfobia ini. Dan kita juga dapat melahirkan toleransi antara satu sama lain apabila menganjurkan program-program seperti ini. Jadi kesimpulan yang dapat dirumuskan daripada isu Islamfobia ini adalah Islamfobia bukanlah antara fenomena yang baru di alam ini. Isu Islamfobia ini telah lama berlaku sejak zaman perkembangan Islam, di mana pada waktu itu Islam dipandang sebagai suatu ajaran asing bagi penduduk di Mekah. Fakta ini disokong oleh sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang bermaksud Islam bermula sebagai sesuatu yang asing dan akan kembali menjadi sesuatu yang asing seperti awalnya. Maka berbahagialah orang-orang yang asing itu. Sahih Muslim, hadis 145 bab iman. Hadis ini secara jelas membuktikan bahawa Islam juga akan digambarkan dengan pelbagai perkara yang negatif, seperti mana ianya terjadi ketika awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persepsi melihat Islam sebagai ajaran yang asing, tidak sesuai dengan budaya, hak asasi manusia dan nilai-nilai murni adalah perkara yang telah dijangkakan oleh Rasulullah. Hadis ini memberikan tanggungjawab kepada umat Islam untuk berusaha memperbetulkan persepsi ini dan meletakkan Islam itu di tempat yang sepatutnya difahami oleh masyarakat dunia. Berdasarkan kepada manifestasi dan implikasi Islamfobia kepada kehidupan mental, fizikal dan sosioekonomi umat Islam, usaha-usaha ke arah menangani isu ini perlu digembleng secara berhikmah dan berterusan. Inisiatif bersepadu melalui kerjasama di setiap peringkat menerusi jaringan kerja yang mantap akan dapat memastikan usaha mengatasi Islamfobia ini dapat dicapai. Bagi memastikan setiap usaha dan dakwah ini mencapai matlamatnya, kita sebagai umat Islam haruslah beristiqamah, iltizam dan itqan merupakan konsep yang sewajarnya dijadikan teras utama bagi menangani isu Islamfobia ini. Jadi sebagai umat Islam, kita haruslah berusaha menangani isu ini dan tidak memandang rendah kepada isu ini. Jadi sekian, terima kasih dan sekian daripada kami yang membentangkan isu Islamfobia ini. Terima kasih.